أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini untuk kita meneruskan halaman ke-306 selepas kita mengulang kaji sehingga hari semalam bagaimana panduan daripada surah Al-Kahfi, dan juga sebenarnya kita sudah pun masuk pada halaman pertama surah Maryam pada halaman 305 untuk sama-sama kita memaknai hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Kahfi menjelaskan kepada kita panduan menghadapi cabaran akhir zaman, dan pada surah Maryam ini kita akan melihat bagaimana hubungan kasih sayang anak bersama si ibu, anak bersama ayah, anak bersama kedua orang tua yang mungkin sudah tua, yang penting diberi penekanan kerana isu berbaik kepada ibu ayah ini adalah isu yang penting yang diberi highlight di dalam surah Al-Kahfi. Maksudnya kita perlu menjaga hubungan dengan ibu ayah kita di akhir zaman. Itu tanda bahawa kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul sihat ya? Sihat alhamdulillah. Moga-moga Ustaz Faz, ibu ayah kita di kampung sana senantiasa terus dikurniakan kesihatan Ustaz ya. Betul ya. Mak ayah kita, mak ayah mertua kita semualah, ibu bapa semua. Jadi ini Ustaz adalah modulnya Ustaz ya. Modul bagi adik-adik yang hari ini mungkin sempat bersama dalam My Quran Time, ayah-ayah ya, cikgu-cikgu, kalau katakan ada yang kata bahawa antara silibus yang amat kurang Ustaz ya di sekolah, antaranya terutama sekolah asrama penuh lah. Pasal saya duduk asrama penuh, ialah bab berbaik dengan ibu ayah. Masya-Allah. Kurang diberi penekanan. Kadang-kadang bila kita dah sekolah menengah itu kita lebih kepada kawan, kepada cikgu berbanding mak ayah tak berapa menjawab soalan. Saya ni dah belajar tinggi kan, padahal sebenarnya ini dirakamkan pada surah Maryam dan penting sangat ya kita mengambil bersama panduan di dalam surah ini. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada sinopsis ringkasan surah Maryam pada halaman 306, iaitu pada ayat 12 hingga 15 kita akan melihat kepada Nabi Yahya ya, yang diangkat menjadi nabi dan diberi hikmah ketika masih kecil dan mempunyai sifat yang mulia yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi masih seorang hamba ya. Dia bukannya sebagai anak Tuhan ataupun dia adalah seorang insan soleh yang kita akan berkenalan selepas ini. Kemudian kita akan masuk kepada kisah Maryam mengandungkan Nabi Isa alaihissalam pada ayat 16 hingga 22 yang menjadi nama bagi surah yang ke-19 ini, yang insya-Allah kita harapkan kita dapat ambil panduan, dan selepas itu bagaimana kelahiran Nabi Isa dan peristiwa yang menyertainya sebagai panduan kepada kita bagaimana menguruskan ya cabaran dalam hidup, dan apatah lagi bila bercakap tentang Sayyidatina Maryam yang dituduh pelbagai, maka ada panduan yang Allah berikan pada surah ataupun halaman 306 ini insya-Allah. Jadi sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Tuan-tuan dijemput untuk share di Facebook ya, ada rakan kita yang mungkin sedang berehat Ustaz ya, betul Ustaz, nyenggeng tu ya. Okey, jadi jangan lupa ya, masih lagi Quran ini dia akan memberi kerehatan yang lebih, ketenangan yang lebih
apabila kita bersama dengannya. Kita baca daripada ayat 12 hingga 21 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, mak saya tu cik, apa khabar tu, di rumah tu buat apa, ayah saya dan semua ibu bapa kita semua, tuan-tuan dan puan-puan yang bergelar ibu, bergelar ayah dan juga kita bergelar seorang anak. Tak lekang doa kita kepada ibu dan ayah kita yang banyak sangat berkorban untuk kita. Kita tak mampu nak membalasnya, jadi jangan kita lupa untuk doakan ibu dan ayah kita keampunan, kesihatan, kebahagiaan, dipermudahkan ibu-ibu, ayah-ayah semuanya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah untuk permulaan ini, sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu sekalian, mari kita mula baca halaman 306 ini. Panjang kita nak baca permulaan ni Ustaz ya. Lebih separuh subhanallah. Tapi semua ayat yang kita nak baca hari ini mat iwat. Kita waqaf dengan mat iwat. Kita baca dulu ayat 12 sehingga ayat yang ke-21. Bismillah, jom kita sama-sama baca dengan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 12 hingga 21. Terima kasih Ustaz ya. Lebih daripada separuh ya untuk kita baca, dan alhamdulillah kita bermula dengan kisah Nabi Yahya. Ya, Nabi Yahya ini adalah anak kepada Nabi Zakaria yang dianugerahkan anak ketika sudah lanjut usia. Ya, kita sudah pun melihatnya pada hari Jumaat yang lepas, dan alhamdulillah pada hari ini kita akan melihat ya Yahya. Ya, Allah menyeru kepada Nabi Yahya. Kalau katakan ya, kalau kita tengok dalam tradisi Kristian Ustaz ya, Yahya ini dikaitkan dengan nama John. John. Ya. Kalau orang cakap nama John tu nama bahasa Arabnya Yahya. Jangan pula nama John betul kata ini lebih kurang macam Johan, bukan. Ya, Johan tu bahasa Melayu kan. Mungkinlah kan, tapi Yahya ya. Yahya the baptized ya, ataupun baptist. Jadi Yahya khudhil kitab. Allah menyeru untuk peganglah, ambillah al-kitab biquwah, dengan sepenuh kekuatan. Apa manfaat untuk kita bila kita melihat ayat ini? Kalau kita bandingkan kepada ayat yang ke-7 pada halaman 305, ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Jadi maksudnya, wahai Zakaria, Allah berikan, kami kabarkan dengan berita gembira anak yang bernama Yahya. Kali ini Yahya diseru untuk berpegang pada kitab secara kuat. Maksudnya apa Ustaz ya? Bila seseorang itu diberikan anak, ya, salah satu pelajaran yang kita boleh ambil lah, bila diberi anak sebenarnya Allah sedang memberi extension kepada kita ya, untuk kita menjaga agama. Itu poin paling penting yang kita kena sedar. Bukannya dah ada anak ya, seorang, dua orang, tiga orang kan. Bukan. Tetapi anak yang comel begini sebenarnya di sebaliknya itu ialah seruan untuk ayah ya, untuk menjaga si anak, dan sudah tentunya kerana ayahnya soleh maka Allah menjaga anaknya juga. Ini yang kita belajar daripada surah Al-Kahfi sebelum ini. Bila ayah soleh, anak yang hadir itu, maksudnya bila ayah sudah meninggal, Khidir, Nabi Khadir diutus untuk membina bangunan di atas timbunan, di atas harta yang patut diberikan kepada anak tersebut ya, kerana ia adalah satu janji daripada Allah Subhanahu taala bila ayah ibu melakukan amal soleh. Jadi ini mesej penting untuk kita tuan-tuan, teruskan bersama Al-Quran, banyakkan beramal Ustaz ya. Kalau rasa macam penat ke letih ke, ingatkan anak-anak mungkin kurang sedikit beramal, tapi kita tahu bahawa Allah akan menjaga. Masya-Allah. Syaratnya kita kena jaga amal kita dan teruskan mengajak anak kita buat yang terbaik. Dan di sini ya Yahya huzil kitabi biquwah, jaga kitab iaitu kitab Taurat ya, kitab Taurat, wa atainahul hukma sabiyya, iaitu kami telah memberinya ya satu perkara yang kontradik Ustaz ya, yang pelik. Kalau awal tadi pada muka surat 305 bila berdoa nida sepatutnya menjerit ataupun kuat, tapi khafiyya, dengan berlemah lembut ataupun dengan tidak kuat. Itu macam seperti kontradik. Di dalam ayat 12 ini pun sama juga, sabi iaitu baby ataupun kanak-kanak biasa dia tak boleh membuat keputusan. Betul. Tapi di sini Allah beritahu dia diberikan hikmah kenabian, walaupun kanak-kanak tetapi boleh membuat keputusan. Ya, itu sebabnya cara membuat keputusan ataupun decision making ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yahya. Dan kalau anak kita Ustaz ya, dia kita tengok macam matang kan, awal-awal dah boleh tolong mak ya, tolong ayah. Sebenarnya itu salah satunya adalah anugerah daripada Allah, dan satu cara nak dapatkannya doa. Allahuakbar. Nidaan khafiyya, pada waktu malam ayah mak selalu berdoa, insya-Allah anak kecil jadi matang, bila dah besar lagi matanglah Ustaz ya, jangan bila besar jadi macam anak kecil pula ya. Itu yang kita belajar. Wa hananan min ladunna wa zakah ya, dan kami jadikan perasaan kasih sayang sesama manusia, suci daripada dosa, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Ini ciri Nabi Yahya. Mengapa kita kena tahu perkara ini? Kerana ini adalah tokoh yang sebenarnya akan menjadi orang kanan kepada Nabi siapa?
Nabi Isa alaihissalam yang kita akan tengok kisah selepas ini. Jadi Allah beritahu dulu orang kanannya adalah orang yang bertakwa, zakah, orang yang suci daripada perkara-perkara dosa, wahananan, ya, mempunyai sifat kasih sayang. Ini adalah sifat disciple istilahnya Ustaz, ya, pengikut. Pengikut yang bagus, hanan, zakah, taqiyah. Pengikut yang bagus, betul. Pengikut yang bagus. Maksudnya pengikut yang tidak akan taksub kepada gurunya. Masya-Allah. Pasal kalau katakan guru tu bagus, tapi anak muridnya tidak bertakwa, dia bergantung pada guru berbanding bergantung pada Allah, dia bukan pengikut yang bagus, ya. Nabi Yahya ini berjuang adalah kerana ada sifat-sifat ini yang kita nak ambil, kalau boleh kita bina dalam kehidupan kita. Dia adalah seorang yang penyayang, ya, tidak suka marah-marah, ya, dan tidak suka menghantam orang lain. Wa barran, ini satu lagi perkara yang akan berulang juga pada Nabi Isa. Nabi Yahya ini berbakti kepada kedua orang tuanya, walam yakun jabbaran asiya, tidak juga sombong dan juga tidak derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak derhaka pada ibu bapa dan tidak derhaka pada Allah. Sifat berbaik pada ibu ayah ini, ya, adalah satu perkara yang diangkat dalam surah Maryam. Kita akan tengok pada kisah Nabi Isa nanti pada hari esok insya-Allah pun sama, ya, berbuat baik kepada dua ibu bapa, Nabi Harun dan Nabi Yahya, dan Nabi Isa berbuat baik kepada maknya pasal dia tak ada ayah. Itu poin yang sedang disampaikan. Tetapi jangan jadikan alasan katakan saya ni tak ada ayah ke, tak ada mak ke. Kita sebenarnya bila ada mak dan biwalidah ini mak kandung dan ayah kandung Ustaz, ya. Dia bukan mak angkat ke, mak apa? Mak tiri ke. Dia fokus kepada mak kandung. Dan jangan jabbaran asiya, jangan sombong dan jangan derhaka pasal ia ada kaitan dengan seorang itu akan menjadi orang yang bertakwa. Kan tadi ada cakap pasal takwa. Betul. Jadi takwa ini dijelmakan dalam rumah. Kalau anak tersebut dia tidak sombong, mak cakap boleh tak tolong mak angkat kain. Sibuklah mak. Kan. Sibuk ni tengah PDPR. Kalau tengah sibuk pun cakap elok-elok, ya, adik-adik sekalian. Dan bagi kita pun Ustaz, ya, kita ni kadang-kadang mungkin sibuk bekerja ke, kalau mak call, jangan main-main. Okey. Mohon moga-moga mak saya pun yang dengar sekarang ni, kalau ada sebelum ni mak, ya, jabbaran, rasa sombong, rasa macam diri bagus, minta ampun, minta maaf, kerana ini adalah ciri orang bertakwa untuk kita selamat dunia akhirat ini. Ini standard yang diletakkan oleh siapa? Nabi Yahya yang Allah puji dalam ayat yang ke-14. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nabi Yahya ini diberikan 3 kesejahteraan. Yang pertama ketika hari lahirnya. Cuba Ustaz bayangkanlah, ini ibu yang sudah tua. Masya-Allah. Bila sudah tua Ustaz, ya, dia ada istilahnya osteoporosis lah, pelbagai kompleksiti dalam melahirkan anak, tetapi tetap sejahtera. Subhanallah. Allah dah berikan satu jaminan. Dan kemudian pada hari matinya Nabi Yahya ni meninggal Ustaz, kepala terpotong. Ya, kalau tuan-tuan tahu sejarahnya, kerana beliau diminta untuk lawan pada Taurat, tapi dia kata tak ada. Saya akan berpegang kepada Taurat, ya, maka beliau kena potong kepala dia, dihidangkan, ya, kalau ikutkan kepada sejarahnya. Wa yauma yub'atsu hayya, dan dia dibangkitkan ketika hidup, dibangkitkan hidup nanti dalam keadaan salam. Kerana apa? Kerana berpegang pada Taurat dan berpegang kepada kebaikan dan bertakwa kepada Allah, sebagaimana ayat yang 13 sebentar tadi. Ini satu pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum masuk kepada kisah siapa? Kisah Maryam yang kita nak baca sekali lagi pada ayat ke-16. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, barangkali ada saat ini seorang anak yang rindukan ibu ayahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan hajat ataupun niat kita sebagai seorang anak ni. Begitu juga ibu-ibu ayah yang rindukan anak-anak cucu-cucunya. Allah Subhanahu Wa Taala akan pertemukan kita, dan mustahak sekali, iaitulah ibu-ibu ayah-ayah, ampunkan dosa kami anak-anak. Dan barangkali Ustaz, ada anak-anak yang jauh di sudut hati dia terasa hati dengan mak ayah. Allahu Akbar. Minta leraikan perasaan itu. Minta leraikan, kembalilah kepada ibu dan ayah kita, untuk kita hubungkan kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, agar doa kita tidak terhijab, tidak terhalang. Dek kerana apa? Dek kerana rasa hati ataupun kesedihan ibu dan ayah kita. Naudzubillahi min zalik. Jadi kita sambung ini ayat 15 tu, wassalamun itu kepada Nabi Yahya. Betul, kalau kita berbuat baik dengan ibu ayah kita, insya-Allah mak ayah buat baik tak baik tu lain cerita. Betul. Kalau ada yang kata mak saya dulu pukul saya apa sebagainya, tapi kita kena buat baik. Wa barran tadi pasal Allah janjikan
keselamatan, kesejahteraan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Itu memang keramat ataupun Allah. sesuatu yang mulia yang perlu kita jaga. Sejauh mana pun kita tetap kena buat baik dengan baik kita. Terus masya-Allah. Baik. Jom kita baca ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama sekali lagi ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 16 pendek saja Ustaz ya. Tak payah tak ada panjang-panjang. Okey. Syarqiyah kita potong. Alhamdulillah. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, iaitu ketika dia mengasingkan diri daripada keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur di Baitul Maqdis ya. Ayat ataupun surah ini yang dibacakan kepada Najasyi, surah Maryam ini, dia menangis Ustaz. Allahu akbar. Dia menangis disebabkan bila sebut saja perkataan Maryam bagi orang Kristian ini adalah amat istimewa ya, amat istimewa. Dan ia juga istimewa bagi orang Islam kerana apa? Kerana ia adalah lambang seorang wanita ya, wadhkur fil kitab Maryam izim tabazat. Apa maksud izim tabazat ini? Maksud dia mengasingkan diri. Dia kalau kita makan gula-gula Ustaz kan, dia punya pembalut dia tu kita buang tu, itu namanya intabazat ya. Maksudnya dia kita rasakan bahawa pembalut itu tak ada harga. Ini perasaan yang dimunculkan pada Sayyidatina Maryam. Dia rasa bahawa dirinya tak ada apa-apa. Dia asingkan diri ini bukan rasa bahawa saya ni baik. Saya rasa ni diri saya ni macam tak baik ya, tak ada apa-apalah ya, sebagai seorang hamba, melambangkan sebagai seorang wanita yang amat solehah ya, min ahliha makanan syarqiyya ya, pada tempat di sebelah timur di kawasan Baitul Maqdis. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Ketika dia berada di situ, di sebalik hijab tersebut, di sebalik tabir, datangkan kepada dia ruhana, ini Jibril ya, Jibril, fatamathala laha basharan sawiya, seperti seorang lelaki yang sempurna. Ini yang mengerikan Ustaz, yang menakutkan. Dan apakah yang berlaku selepas itu, kita nanti sekejap, kita tengok dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu Hanna ataupun Hanana, sayang, rindu ya, biasa cakap ya Hanana, ya Hanana. Ustaz mungkin nak nanti nasyid nanti satu kali je disebut dalam Quran Ustaz, satu kali sahaja. Dan ini diberikan kepada Nabi Yahya, sifatnya yang penyayang sesama manusia. Beliau berjuang bersungguh-sungguh, sanggup sampai kena potong kepala ataupun syahid kerana memperjuangkan Taurat, masya-Allah, perkara kebaikan di dalam kehidupan. Jadi inilah yang kita ingin ambil intipati daripada kisah Nabi Yahya ini. Dan selepas ini nanti kita akan tengok apa berlaku kepada Sayyidatina Maryam didatangi seorang lelaki. Subhanallah. Baik, Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunkan dosa ibu kami, ayah kami, ya Allah. Buat ibu ayah yang telah pergi meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah senantiasa cucuri rahmat buat ibu dan ayah kita dikubur sana keseorangan. Mereka menunggu-nunggu mana doa anak-anakku yang masih hidup, mana doa anak-anakku yang masih hidup, yang berjaya semuanya. Moga-moga Allah Subhanahu taala jadikan kita seorang anak yang tidak lupa akan ibu dan ayah kita keseorangan di kubur sana. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tadi nasyid buat ibu. Daripada adik-adik iman. Dah besar dah sekarang. Dah besar. Dah besar dah.
dapatkan yang original lah. Insya-Allah ya. Jadi itu penting Ustaz ya. Allah. Mesej tentang ibu ini bukan sekadar orang Melayu sahaja, Betul, tetapi disampaikan dalam surah Maryam ini ya, surah yang amat sinonim dengan wanita, tetapi dia juga untuk anak-anak lelaki. Betul, ya, untuk suami lelaki lah kan, anak suami lelaki, untuk memahami tentang psikologi wanita, salah satunya adalah dalam surah ini ya. Dan bagaimanakah pelindungan yang Allah ajarkan kepada Saidina Maryam misalnya dalam kisah sebentar tadi, berjumpa dengan seorang lelaki sebenarnya malaikat Jibril, tapi dalam bentuk istilahnya basyaran sawiya pada ayat yang ke-17 ya. Pada ayat 18 itu kata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya ya, aku berlindung dengan Ar-Rahman daripadamu jika kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi itu adalah kaedah dalam yang kita nak bekalkan kepada anak perempuan, anak lelaki kita dalam hidup kita ini. Nabi Yusuf pun sama juga ya. Maksudnya ketika didekati oleh wanita pada waktu ini didekati oleh lelaki, takwa ya. Takwa itu adalah perkara yang penting. Maka Nabi Jibril menyatakan pada ayat 19, innama ana rasul ya, sesungguhnya aku ini adalah rasul li ahabalaki ya, untuk menganugerahkan kepadamu daripada Tuhan, iaitu ghulaman zakiya ya, seorang anak lelaki yang suci. Jadi itu adalah yang kita ingin sama-sama lihat, tapi kita lihat dahulu tajwid kita pada hari ini Ustaz ya. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ingat tadi sebelum baca kita nak kongsi tajwid, kita kongsi terus Kita kongsi terus. Kita kongsi terus. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di antara kita nak lihat sedikit ulang kaji pada hari ini tentang tajwid. Masih lagi kita bicara tentang mad iwad. Hari ini kita baca banyak ayat-ayat tentang mad iwad. Mari kita saksikan perkongsian ringkas kita tentang mad iwad, iaitulah terjadi apabila waqaf pada huruf bertanwin mansub dua baris di atas, kecuali ta marbutah, ta yang bulat tu, ta tertutup tu, yang tu tak boleh baca dengan mad iwad. Hukum wajib dibaca dengan dua harakat kerana ia adalah mad tabi'i yang terjadi ketika waqaf. Mari kita lihat contoh-contoh yang kita ingin kongsikan. Baik. Jadi sebenarnya dalam halaman 306 ini, semua akhir ayat ini adalah merupakan mad iwad. Kan? Kalau kita tengok contoh ayat yang ke-12, wa atainahul hukma sabiyya. Ayat yang ke-13, wa kana taqiyya. Ayat yang ke-21, wa kana amran maqdiyya. Dua harakat saja ketika waqaf. Jadi boleh sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, praktikkan dan jaga bacaan Ustaz, takut terlebih Ustaz. Kadang-kadang nak tarik taranum tu jadi lebih Ustaz. Betul. Wa kana amran maqdiyya. Allah. Itu bukan setakat hampir 2 rakaat. Jadi salah 2 harakat saja. Amran maqdiyya. 1 2 Dua saja Ustaz ya. Kalau nak banyak 5 6 besok besok insya-Allah bila jumpa halaman besok Arif Lesukun insya-Allah. Baik, kita ingin meneruskan sebentar tadi bagaimana kisah Saidina Maryam ini bila dah dinyatakan dapat anak, dia kata aku ni tak pernah disentuh oleh lelaki kan, dan aku walam aku baghiya, aku ini bukan orang yang buat perkara yang melampau, yang melawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagha pura ya, pada ayat 20. Kata Jibril Ustaz ya, kadzalik, sama macam apa yang dijawab kepada Nabi Zakaria ketika dinyatakan ada dapat anak ketika dah tua, kadzalik kan, perkara itu mudah bagi Allah. Itu adalah mudah, hayyin walinaj'alahu ayatan linnas. Perkataan yang penting di sini ialah Allah jadikan Nabi Isa ya, anak kepada Maryam ini, tak diberi nama lagi ini, sebagai satu bukti kepada seluruh manusia ya. Seluruh manusia nak beritahu bahawa Allah amat berkuasa. Allah boleh cipta manusia daripada tanpa bapa, tanpa ibu, nama dia Adam. Bapa, ayah, bapa dan isteri pula, suami dan isteri yang dah tua, namanya Nabi Zakaria, dan isterinya lahir Yahya. Kali ini ada mak tak tua pun ya, tapi tak ada ayah sahaja pun boleh sebenarnya. Jadi ini adalah satu urusan yang maqdiyah. Apa yang berlaku selepas itu kita baca daripada ayat 22 hingga 25. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
saat ini kita sabarkan pengajian kita. Halaman ini sahaja tuan-tuan dan puan sangat-sangat menyentuh kita, sangat-sangat memberi peringatan kepada kita untuk kita berbuat baik kepada ibu dan ayah kita walaupun mereka sudah tidak ada. Kita sampaikan, kita hubungkan antaranya doa daripada seorang anak yang saleh, sedekah jariyah kan, ilmu yang bermanfaat. Jadi sabarkan, share, kongsikan dengan kawan-kawan kita agar beritahu kita ada pengajian My Quran Time. Mudah-mudahan tersebar dakwah kita ini dan tersebar saham kita juga. Dek kerana kita hanya sebarkan, kongsikan, ada tengok tak My Quran Time? Oh, ya ke? Baru tahu. Selepas itu bila dah tahu, jatuh cinta pula dengan Al-Quran. Allahu akbar. Bayangkan rahmat dan nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan ayat yang kita nak baca seterusnya ini, Allahu akbar, itulah beberapa ayat yang menceritakan susahnya pengorbanan seorang ibu, Ustaz. Ya, betul. Nanti kita tengok apa maksud ayat yang kita nak baca hari ini. Sambungan ini dari ayat yang ke-22 sehingga ayat yang ke-25. Jom kita baca sama-sama dengan murattal sikah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 22 hingga 25 Ustaz ya. Selepas Sayyidatina Maryam dimaklumkan bahawa beliau akan dikurniakan anak ya oleh pemuda tadi yang sebenarnya adalah malaikat Jibril, maka dia berhujah, dia kata aku ni tak pernah pun disentuh oleh lelaki ya, dan juga aku ini bukan orang yang berbuat bugha ataupun melangkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah menyatakan di sini bahawa ini adalah amran maqdiya pada ayat 21 ya. Apa pelajaran penting ya, pelajaran penting daripada ayat ini sebenarnya surah Maryam ini Ustaz ya, salah satu elemen dalam pengurusan mental ya, kesihatan mental. Kalau kata sekarang ni banyak orang yang ada masalah mental, ada yang kata bahawa selepas melahirkan anak dia rasa stres, postpartum punya sindrom. Sebenarnya surah Maryam adalah satu perkara yang meraihkan kepada kesihatan mental ini ya, penting ya. Dan apakah caranya, kita tengok pada ayat yang ke-22. Fahamalathu fantabazat ya. Apa yang berlaku pada Maryam? Dia mengandung ya, hamil dan mengasingkan diri. Yang pertama tadi pada ayat 16 ada idzin tabazat ya. Kali ini sekali lagi, kali ini lagi dia rasa macam sampah, masya-Allah ya, ataupun tidak berharga rasa pada diri dia. Pasal apa? Pasal dapat satu berita yang dia tak buat apa-apa, tetapi dikurniakan satu tanggungjawab yang
memang besarlah Ustaz ya. Kalau katakan zaman sekarang ini ada orang yang mengandung mungkin ada dengan lelaki kan, tetapi kalau tak sah, tetapi kalau katakan tak ada lelaki, dia memang buat baik, lagi susah nak beritahu ya. Jadi dalam ayat 22 ini mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh ya, makanan qasiyya ya, tempat yang amat jauh di dalam al-Quran. Okey. Jadi ayat 23 fa'ajaaha ya, kemudian rasa sakit untuk bersalin memaksanya bersandar pada pangkal pokok kurma. Dia berkata, ini perkataannya. Ini kalau kita lihat betul-betul orang mempersoalkan, boleh ke kita cakap begini ya? Kalau duduk dekat pokok kurma tersebut tu sambil dia berada di pokok kurma di bawahnya itu, dia bercakap ya laitani mittu qabla hadha. Masya-Allah. Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Ya, ini perkataan daripada seorang insan soleh ya. Jadi orang pun persoalkan, di kalangan ulama tafsir pun berbincang tentang perkara ini, dan sambungannya apa, wa kuntu nasyam mansiya ya, kalau boleh keadaanku ni tidak kalau boleh dilupakanlah, aku ni tak masuk dalam sejarah, tak ada orang ingat aku pun. Allah, dahlah awalnya dia ni memang merendah diri ya, memang meletakkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bila berlaku peristiwa ini perkataannya ialah ya laitani mitu qabla hada. Perbincangan ulama tentang perkara ini ialah bukannya Maryam ini nak bunuh diri Ustaz. Bukan dia kata kalau macam ni biar aku mati je, bukan begitu. Tetapi dia merasakan satu ialah kehambaan ataupun kerendahan hati. Dan yang keduanya ialah dia bertanggungjawab. Dia kata kalau macam ni, macam mana ni saya nak menguruskan perkara ini. Kerendahan hati, kalau kita mengadu kepada siapa, dalam kes ini seorang-seorang sudah tentunya Saidina Maryam mengadu pada siapa? Pada Allah. It's okay ya. Ini adalah terapi bagi pengurusan mental. Subhanallah. Cabarannya apa Ustaz? Bila dia ada macam ni, dia tulis kat Facebook. Alangkah baiknya kalau aku mati dan aku boleh bunuh semua orang. Dia tulis kat Facebook, dia tulis gambar begitu. Yang itu dah yang menyebabkan bertambah masalah. Allahuakbar. Jadi pengurusan mental ini perlu dikaitkan dengan solusi daripada Quran, dan Saidina Maryam menunjukkan caranya. Bukan orang tak stres Ustaz ya, ibu begini tak ada suami, nak bersalin pula, itu memang stres, besar cabaran ya. Dan bila berlaku perkara ini, beliau bercakap pada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kata beliau wa kuntu nasyam mansiya, harapnya aku dilupakan. Kerana apa? Kerana tidak mahu kisahnya itu diingatkan. Tapi menariknya apa yang kita mula tadi Ustaz pada ayat yang ke-16, wazkur fil kitab. Subhanallah. Namanya diabadikan. Ketika seseorang itu rasa rendah diri, aku ini tak ada apa, ya Allah, aku ni tak ada apa, ya Allah, janganlah orang beritahu pasal aku ini, aku tak ada apa. Rupanya itulah apa-apa. Allah. Tapi kalau saya cakap bahawa sayalah yang ada ya, sayalah yang membuat kejayaan, itulah masa seseorang itu akan dihancurkan seperti Firaun laknatullahi alaihi ya. Baik, pada ayat yang ke-24, selepas itu fanadaha, siapakah yang menyeru ini? Jibril. Memanggilnya mintahtiha alla tahzani ya, memanggil daripada bawah, tak panggil daripada dekat, pasal Jibril dalam bentuk lelaki. Kalau dekat ya, ni bau bersalin ni, tak sesuai lah kan. Okey, jadi jauh, mengatakan alla tahzani, jangan bersedih ya, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ya, diciptakan oleh Tuhanmu di bawah nanti ada anak sungai. Subhanallah. Apa poinnya? Poinnya bila kita berada dalam kepayahan, kita mengadu pada Tuhan, Tuhan akan bagi bantuan yang kita tak sangka. Allah. Ini bagi yang rasa macam nak pecah kan, pecah, tapi mengadu cepat pada Allah. Mesti ada cara untuk kita istilahnya luahkan ya. Ada setengah mengambil kaunselor, it's okay ya, mengambil manusia, tapi kaunselor pun kena ajarkan dia teknik untuk dia mengadu pada Tuhan. Pasal kalau biasa orang ada masalah Ustaz ya, dia masalah ketika seorang, ketika pukul 1 pagi, waktu itu yang rasa nak bunuh diri. Waktu tak ada orang yang boleh mendengar, tetapi kita ada Tuhan yang sentiasa mendengar ketika khafiyah. Walaupun kita cakap perlahan-lahan pun, kita menjerit macam mana pun, seperti Nabi Zakaria berdoa, ada Tuhan yang mendengar 24 jam. Jadi ayat 25 kita nak baca sekali lagi, bagaimana kekuatan seorang wanita Ustaz ya. Walaupun dalam keadaan serba lemah kali ini, tetapi dengan kekuatan ini, dengan usahanya, maka selepas itu diberikan bantuan lebih daripada Allah. Kita baca ayat 25 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, banyak kita cerita pasal wanita, ibu
Kita nak ucap juga ni ada Puan Nur Hayati yang ucapkan sana halwah buat ibu dia hari ni ulang tahun. Kebetulan ada scroll dekat Facebook tadi Ustaz. Kita raikanlah doa bersama anak buat Ibu Najarainah binti Adam. Mudah-mudahan panjang usia, tambah kesihatan, barakah insya-Allah. Kita baca ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huzzi ilayki bijid'in nakhlati تساقط عليك رطبا جنيا صدق الله العظيم. Dan goncangkanlah pangkal pokok kurma itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Satu pokok kurma Ustaz ya. Ini bukan pokok cili. Pokok cili bolehlah gegar ya. Pokok kurma nak gegar tu mana nak turun. Betul, kan. Tetapi bagi seorang wanita yang sedang bersalin, sebenarnya pada waktu itu kesakitannya itu Ustaz ya, melahirkan satu pegangan, satu tenaga yang ekstra. Betul. Dan inilah yang perlu difahami oleh seorang ayah ya, seorang suami, dan juga memahami tentang cabaran ini. Ini hidup dan mati Ustaz kan bila bercakap tentang bersalin ini. Jadi pada waktu ini goncangkanlah pangkal pokok kurma ke arahmu, nescaya pokok itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Ini bantuan daripada Tuhan. Sepatutnya boleh je bagi kurma terus jatuh. Betul. Misalnya tak payah nak goyang-goyang lagi, dah pokok kurma pula tu. Tetapi pembincangan ulama ialah tentang usaha. Subhanallah. Usaha ya, maksudnya bila dapat ilham daripada ataupun dimaklumkan oleh Jibril tadi, ada anak sungai, ada pokok, ini adalah sumber-sumber untuk beliau terus hidup. Masya-Allah. Ketika kita ada masalah dalam hidup kita ini, kita kena cari sumber luar ya, cari ilham, idea, cari sumber luar. Jangan duduk seorang-seorang ya, jangan duduk kan tunggu jelah pokok kurma jatuh kan, ataupun air datang. Bila seorang ada masalah, dia tak cari sumber luar, itulah masa dia rasa bahawa saya nak bunuh diri, saya nak mengakhirkan kehidupan saya. Jadi ini antara tip pengurusan mental di dalam surah Maryam membawa pada resolusi pada hari ini. Iaitu yang pertama, pelajari kitab Al-Quran bersungguh-sungguh agar kita mampu untuk membuat keputusan dengan saksama seperti dengan cara yang baik seperti mana Nabi Yahya pada ayat 12. Yang kedua, minta perlindungan Allah agar dilindungi daripada kejahatan ya, selalu minta pertolongan Allah kerana Allah lah yang boleh melindungi. Dan yang ketiga, jika letih atau perit, mengadulah kepada Allah kerana ia adalah satu terapi yang terbukti berkesan beberapa ribu tahun yang lepas, ia juga akan terkesan pada tahun ini. Kita berdoa Ustaz. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami denganmu ya Allah. Ampunkan dosa kami dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Arhamar Rahimin. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat bi rahmatik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kesakitan ibu kami saat mengandung, saat melahirkan, saat menyusukan ya Allah, tidak dapat kami membalas jasa-jasanya ya Allah, walaupun hanya dengan satu dengusan ketika ibu kami saat sukar melahirkan kami tidak mampu kami membalasnya ya Allah. Maka ya Allah, doa kami saat ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa ibu ayah kami ya Allah. Rahmatilah mereka, kurniakan kepada mereka barakah juga kesihatan dan kemudahan beribadah kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz ya, agar kita terus menghargai ibu ayah dan juga dapat menguruskan penyakit mental dalam masyarakat ini dengan Quran. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin membina sumbangan tuan-tuan ini melahirkan pelbagai inisiatif agar kita dapat memastikan
masyarakat kembali kepada solusi yang terbukti berkesan sepanjang sejarah kita. Kita bertemu lagi dalam ulangan My Quran Time pada malam ini esok, dan kita berjumpa lagi besok satu paparan sambungan kisah yang amat mendebarkan. Masya-Allah. Kita jumpa lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.